Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Kak Munirah Malin, hai Bidadari, Alhamdulillah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-165 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah petua bagaimana kita nak hafal Al-Quran ataupun surah-surah di dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey, sebelum tu Soleh nak minta tolong, boleh tolong sharekan dan juga kongsikan laju-laju Soleh punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okay, thank you yang tolong share. Hai Umi Afan Kalisha Umaira, hai Nur Syahidah Hamidi. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hello, ada lagi tak line sangkut lah kan? Tadi tiba-tiba keluar apa? Line tu sangkut. Sebab banyak sambungan kot. Okey, alhamdulillah dah kembali semula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Siti Mariam, hai Kak Anissa, hai Nadra, hai Kak Rabaya, hai Kak Aisyah Aiza. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you. Hai Umi Afan Kalisha Umairah yang manis juga. Okey, so bagaimana petua untuk kita mudah hafal Al-Quran? Okey, yang pertama kita kena check dulu Al-Quran yang kita nak rujuk untuk hafal tu, adakah tajwid dia semuanya benar-benar belaka dan tak ada kesalahan? Itu perkara penting supaya bila kita hafal tu ayat Al-Quran tu tiada kesalahan. Bila kita dah hafal benda yang salah kan tak seronok dan boleh menjadi dosa kan. So pastikan tajwid, baris, huruf, makhraj dan semuanya, tanda-tanda wakaf, berhenti, semua tu adalah yang betul-betul. Sebab sekarang ni banyak kan keluaran Al-Quran. Kadang-kadang kita perasan mana dia punya muka surat yang ini kabur, tak ada, tak cukup ayat dia. Pernah terjadi, ada syarikat mana tak kan, telah terjumpa salah seorang pembaca Al-Quran pernah terjumpa ada ayat yang tersalah, ada ayat yang tertinggal. So kita kena beli Al-Quran dan dapatkan Al-Quran yang telah lulus semakan. Lebih-lebih lagi lulus semakan daripada JAKIM, daripada badan-badan yang bertauliah, insya-Allah, supaya kita tak nak apa yang kita hafal tu rupa-rupanya salah, rupa-rupanya tak tepat, tajwid salah, baris salah, bacaan salah, bunyinya tak kena. So cek betul-betul dulu, pastikan Al-Qurannya adalah Al-Quran yang orang kata yang memang sahih dan kita boleh percayai untuk terus beramal dengan Al-Quran tersebut. Okey, yang kedua, petua untuk kita mudah hafal Al-Quran. Lebih baik kalau kita hafal Al-Quran tu kita gunakan Al-Quran yang sama. Jangan kejap Al-Quran yang ini, kejap Al-Quran yang ini. Sebabnya kadang-kadang lain design, lain patternnya. Sebab tu ada ustaz-ustaz kata sebolehnya kita kalau kita nak baca Al-Quran harian kita pun pastikan Al-Quran yang sama. Jangan tukar-tukar Al-Quran. Kalau boleh itulah Al-Quran kita pertama kali kita beli dan sampai akhir hayat kita, kita jaga Al-Quran tersebut. Dan kalau ada Al-Quran yang telah terkoyak-koyak tu, lebih baik kita terus kepada pusat pembakaran Al-Quran supaya kita tak nak Al-Quran ni takkan luput sampai hari kiamat.
tulisan dia, bacaan dia, semuanya akan kekal. Allah kekalkan sampai hari kiamat. So kita pun ada tanggungjawab untuk kita menjaga. Kalau kita dah, orang kata Al-Quran tu dah lusuh sangat dan kita nak tukar kepada yang baru, kita terus kepada pusat pembakaran Al-Quran. Kalau tak boleh pun, kita sendiri boleh bakar dengan adab-adab yang betul, adab pembakaran Al-Quran yang betul. Sekarang ni Soleha tengok ramai dah, sebab sebelum ni Soleha duduk dekat quarters masjid kan. Sebelah kuarter masjid tu memang ada satu tempat khas untuk pembakaran Al-Quran. So ramai orang bakar Al-Quran dekat situ, datang situ, dia kumpul masuk dalam bekas dan juga plastik bag, sebab dah tak nak dah buku-buku agama ke, kitab-kitab keagamaan ke, kitab-kitab yang ada tulisan Al-Quran ke. Kalau kita dah tak mampu nak jaga, tak boleh nak urus lagi, better adalah kita bakar supaya kesucian Al-Quran, dia punya penjagaan tu tak kita sewenang-wenangnya. Kita jaga ada adab-adab kita supaya ilmu tu kita tak salah guna, supaya tak hilang keberkatannya, insya-Allah. Okey, yang ketiga, bila kita nak hafal sesuatu Al-Quran, pastikan kita ada guru. Jangan kita orang kata guru Google, guru yang tak wujud. So pastikan memang ada guru fizikal di hadapan kita yang akan tasmik bacaan kita. Sebagai contoh, macam waktu pandemik ni, walaupun tak boleh jumpa face to face, walaupun orang kata madrasah tak buka, sekolah tak buka, pusat pengajian tak buka, alhamdulillah masih lagi boleh berurusan dan boleh tasmik di hadapan video call. Sebagai contoh macam Ustaz, suami Soleha sendiri, Ustaz Tafiz kan, pagi-pagi je dah tasmik dah bacaan anak-anak murid lepas subuh sharp pukul 7. Dengarkan bacaan anak murid kita supaya kita boleh tegur tempat mana yang salah, bacaan mana yang tertinggal. Ada guru tasmiknya. Jangan kita hafal sendiri tanpa guru, sebab boleh jadi tersalah. Sebab tu guru penting. Tak kiralah dalam apa-apa ilmu sekalipun. Kita nak belajar tajwid ke, nak belajar taranum ke, nak belajar Al-Quran ke, nak belajar apa sahaja ilmu sains ke, ilmu marketing langit ke, mesti ada guru. Sebab guru tu boleh tengok mana kita salah, dia boleh tegur dan kita perbetulkan kesalahan kita. Sebabnya bila kita salah, kita terus buat salah, tak nak betulkan, kita terus je lah. Orang kata kalau baca Al-Quran tu, bila kita salah, kita tak betulkan, berterusanlah kesalahan tu dan menjadi dosa. Sebab kesalahan di dalam Al-Quran, walaupun beza, walau hanya satu huruf, baris atas ataupun bawah, boleh terus berubah makna. Banyak sangat perkataan Arab, walaupun 3 huruf je cukup. Jim, ha, dal. Boleh bila kita tersalah huruf satu, tersalah baris bacaan atas bawah dia, terus berubah makna. Daripada makna yang baik tiba-tiba jadi makna yang tak elok. So tak naklah macam tu. Allah tu maha memudahkan kita, cara kita. Kita ada guru, cari guru. Bertalaki insya-Allah. Okey, yang keempat, kita kalau kita nak baca Al-Quran mudah, ada tips daripada ustaz ni. Yang ni Soleha ada terbaca, sebagaimana ustaz ni memang dia guru hafazan Al-Quran. Ustaz ni berkongsi kalau kita nak mudah baca Al-Quran, kita ada 30 juzuk Al-Quran, bahagikan kepada 2 atau 3 bahagian. Sebagaimana kita contoh, kita baca 10 juzuk dulu, and then baca yang kedua 20 juzuk kemudian, and then yang ketiga 30 juzuk. Dia kena ada skip step-step dia, ada pembahagian dia. Jangan kita main hafal je kan, jangan kita main tebuk-tebuk hafal. Pastikan kita hafal tu ikut step. Contoh juzuk pertama, dah habis juzuk pertama, baca juzuk kedua, dah habis baca juzuk kedua, juzuk ketiga. Sebab tu kita tak boleh nak langkah-langkau. Sama juga dengan baca Al-Quran, kita nak tadabbur Al-Quran, kita nak tadarus Al-Quran. Sebab setiap penceritaan di dalam Al-Quran tu ada kisah-kisah kesinambungan daripada tajuk juzuk 1 ke juzuk 2, dan Allah tu maha orang kata pentadbir. Allah tu maha perancang. Setiap isi Al-Quran tu sangat cantik susunannya. So janganlah kita main tebuk-tebuk, kejap-kejap kita baca juzuk pertama, and then suka hati kita nak baca juzuk ke-15 pula. So ikut turutan dan step by step, insya-Allah kita akan mudah hafal dan Allah menerangkan hati kita. Okey, yang kelima, bagaimana kita nak mudah hafal Al-Quran? Yang ni memang anda semua tahu kan.
Orang yang mudah hafal Al-Quran ni, dia jaga pemakanan dia. Tak ada makan cikedis selalu, tak ada makan jajan banyak sangat, tak ada makan makanan yang bukan-bukan. Semuanya adalah makanan yang suci, halal, bersih. Sebab tu kalau orang yang baca Al-Quran ni, kebanyakannya kalau duduk dekat madrasah lah kan, ada tukang masak khas dia. Sebagai contoh, Mak Mertua Solehah sendiri yang tukang masak untuk budak-budak tahfiz. Kita kalau boleh, biarlah makanan yang dimasak untuk pelajar tahfiz ni adalah daripada orang yang benar, yang tutup aurat, yang jaga amalan, jaga solat, supaya makanan tu menjadi makanan yang berkah. Amalkan juga makanan sunnah, makan kismis, makan tamar, makan kurma. InsyaAllah boleh menajamkan akal fikiran kita. Sebenarnya bila kita nak mudah hafal Al-Quran ni, bukannya kita boleh apply pada Al-Quran sahaja, tetapi kita macam akademik, ilmu pelajaran kita, anak-anak sekolah kita sama juga. Mak bapak selalu ambil berat kan, anak-anak makan apa. Kalau banyak makan jajan tak elok, kalau banyak makan Maggi tak elok kan. So memang sama. Sama juga macam kita hafal Al-Quran pun, jaga pemakanan kita. Jangan banyak minum minuman yang orang kata bergas. Sebab kita nak hafal tu dengan mudah. Hati kena bersih, fikiran kena cerdas. Minum apa? Tamar koko. Minum minuman yang berkhasiat, susu kambing dan sebagainya. Untuk memastikan kita ni nak baca Al-Quran tak mengantuk, boleh bertahan mata kita ni cergas, boleh fokus. Sebab nak hafal ni memang kena fokus, kena ulang baca sampai lekat dekat hati dan fikiran kita. Sebab tu kita tengok mereka yang sentiasa mudah hafal, mudah orang yang bijak-bijak dalam pelajaran ni, memang faktor pemakanan adalah nombor satu. Apa yang dia makan, rutin harian dia macam mana, cara hidup dia macam mana, semua tu memainkan peranan. Solehah sebenarnya teringat cerita macam mana suami cerita, ayah mertua ni seorang yang sangat tegas. Kecil-kecil kalau ayah terjumpa jajan ke apa ke, memang kenalah. Memang kena rotan lah, apalah, kena hambat dengan kayu lah. Memang pantang. Tak boleh makan jajan. Sebab kita nak hafal Al-Quran. Sebabnya semua tu ada bahan-bahan kimia dia. So tak baik untuk hafalan kita. Memang betul. Sama juga kita terapkan dekat anak-anak kita kan. Jangan makan jajan banyak-banyak. Nak makan sekali-sekala tu boleh, tetapi banyak lebihkan makanan yang berkhasiat dan makanan sunnah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kalau kita nak mudah hafal Al-Quran, ini yang paling penting. Kita kena tidur yang cukup, rehat yang cukup. Contohlah waktu tengah hari Kailullah kan. Ni trend-trend budak-budak asrama lah. Sebab Solehah pun pernah duduk asrama kan. Petang sebelum kita mula kelas prep, cikgu akan bagi masa rehat dalam sejam macam tu. Itulah waktu nak makan, itulah waktu nak, orang kata nak rehat, nak lelapkan mata sekejap. Dan Solehah lebih suka macam puasa Isnin Khamis waktu kat sekolah dulu. And then waktu Isnin Khamis kita tak makan tu, waktu tu lah kita Kailullah, rehat yang cukup. And then petang tu rasa fresh untuk belajar. Kita sebab kita sekolah asrama ni banyak kan, sekolah cikgu suruh hafal tu, hafal doa tu, hafal surah lazim. So kita apply dan insya-Allah rehat yang cukup, tidur yang cukup akan memberikan kita fikiran yang sentiasa fokus, akal cerdas. Dan insya-Allah inilah kita kena apply. Rehat cukup, insya-Allah tidur yang cukup boleh menghasilkan kualiti dalam hafalan kita, insya-Allah. Tidur berjadual. Contoh, normal berapa jam manusia ataupun kita sebagai orang dewasa, berapa jam? 6 jam kan? 6 hingga 8 jam adalah tidur yang berkualiti. Tetapi kalau kita tidur tak cukup, 3 hingga 4 jam, of course lah siang kita mengantuk kan. Sebab tu Rasulullah sendiri ada sunnah waktu Kailullah, waktu terbaik untuk kita tidur sebentar. Walaupun 5 hingga 10 minit, tidur tu adalah tidur yang berkualiti. Dan memang bila kita tertidur waktu tengah hari sebelum Zuhur tu, nak tunggu Zuhur kan, 5 hingga 10 minit tu sambil-sambil zikir nak tunggu Zuhur tu, rupa-rupanya Allah memberikan kita recharge balik energi kita, recharge balik bateri. Ibarat dalam badan kita ni ada bateri. Bagaimana kita nak tampung dan nak bertahan sampai malam. Sampai malam kan, tidur awal, jangan tidur lambat. And then pagi pun bangun awal, insya-Allah. Kena mula balik rutin-rutin macam ni supaya kita tak lemau, insya-Allah. Ini peringatan untuk diri Solehah juga. Muhasabah, ingatan ni semua untuk diri Solehah. Sebab Solehah pun kena repair balik apa yang perlu di repair. Sebab banyak dah menyimpang kan.
So ingatan ni adalah sama-sama untuk kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Kalau nak hafal Al-Quran, nak hafal hadis ke dan sebagainya, pastikan ada guru. Pastikan kita sentiasa bersedia. Mental dan fizikal kita ni kena ready. Barulah tubuh badan kita ni sihat. Tubuh badan sihat akan menghasilkan kualiti ibadah yang sempurna dan kita boleh fokus terhadap hafalan kita, insya-Allah. Okey. Sekian sahaja perkongsian Soleh hari ini, dan segala perkongsian ni Soleh banyak ambil pada suami sebab dia guru tahfiz dan hafalan Al-Quran. InsyaAllah pernah juga Soleh tanya macam mana mudah nak hafal Al-Quran kan. So kita dapatlah tips sikit-sikit. Walaupun kita tak mampu nak hafal satu Al-Quran, tapi sekurang-kurangnya ada benda yang kita cuba untuk improve daripada sebelum ni kita tak mampu untuk baca Al-Quran sekerapnya, tetapi Alhamdulillah sekarang dah improve dan dah better daripada sebelum-sebelumnya. Itu adalah lebih baik dalam istiqomah amalan kita berbanding kita ni orang kata buat banyak tetapi terhenti dan stop tiba-tiba, tak istiqomah. Biarlah sedikit demi sedikit tetapi sentiasa on, bukannya on off. Kita sentiasa istiqomah dalam amalan kita, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.